السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Pati Munyatul Musalli, muka surat 14 baris 3 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Tuan Guru Haji Nik Abdullah Al-Jambui rahimahullahu ta'ala, dan menyembah kita dengan sembahyang pada rupa ini, faedahnya supaya Tuhan kasih sayang kepada kita dan hampir dengan kita. Jadi sambung perbahasan pada subtopik yang seterusnya, iaitu apabila hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Kita sudah membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan posisi rukun dalam sembahyang, yang mana rukun tersebut dibuat dengan keadaan yang khusyuk, dengan keadaan yang khudu', rendah diri pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Maka semua posisi-posisi tersebut dengan pelbagai cara-cara yang disebutkan pada sesi yang lepas tu menunjukkan bahawasanya bukan sekadar rukun sahaja yang ditekankan dalam kitab ni, bahkan ditekankan juga sembahyang dari sudut batin hati. Maka dia mengajak kepada kita supaya kita sembahyang dalam keadaan zahirnya betul dan batinnya juga turut betul. Kalau sembahyangnya zahir betul, rukun sah semua lengkap belaka, tapi batin hati dia masalah. Dia sembahyang dalam keadaan tidak menghadap ataupun tidak kerana Allah Ta'ala. Dia sembahyang bukan kerana dia sembahyang kerana orang lain. Dia sembahyang dalam keadaan tidak khusyuk dan sebagainya, ada akibat dia. Maka dia pun sambung kata dia, dan menyembah kita dengan sembahyang. Menyembah kita, yakni menyembah kita akan Allah Ta'ala lah, dengan sembahyang. Sebab apa dia kata gitu? Sebab menyembah Allah Ta'ala bukan dengan sembahyang ya. Menyembah Allah Ta'ala ni apa-apa sahaja ibadat yang kita buat, dia panggil sembah Tuhan. Kita puasa Ramadan ke, kita bayar zakat ke, tu semua kita sembah Tuhan sebab kita tunduk dan patuh pada perintah dia. Dia suruh buat, kita buat. Dia suruh tinggal, kita tinggal. Jadi sebab itu dia tentukan, dia khususkan menyembah kita dengan sembahyang. Sebab kita ni membahaskan berkaitan dengan sembahyang sahaja, cara sembahan dia, bukan melalui puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Maka dia kata, dan menyembah kita dengan sembahyang pada rupa ini. Rupa hak dulu dah disebut. Dalam rupa mestilah rindu kepada dia, rupa khusyuk, khudu', tawadhu', rendah diri dan sebagainya. Faedah kita sembahyang dengan rupa ni tu supaya Tuhan kasih sayang kepada kita. Kasih sayang Allah akan lahirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan seseorang yang beragama Islam dan beriman dengan Allah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara benda dan amalan yang boleh menyebabkan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dinukilkan dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Matni Abi Syuja' karangan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, iaitu sembahyang sunat asar 4 rakaat. Senantiasa menjaga sembahyang sunat asar 4 rakaat, maka orang tersebut sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Lepas tu biasanya kalau sembahyang asar tu sebelum qomat tu dia akan masa panjang sikitlah, 10 minit ataupun ke 12 minit gitu. Bagi orang yang beramal 4 rakaat muatlah 10 minit tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan hampir dengan kita, yakni hampir Allah dengan kita. Hampir di sini hampir dari sudut kedudukan martabat di sisi Allah taala, bukan hampir dengan makna tempat. Bukan kita kata contoh Baitullah ataupun masjid, di situ adanya Allah. Bukan. Allah Ta'ala dalam akidah tidak ada di mana-mana tempat. Di Baitullah ke, di masjid ke, di surau, tidak ada. Lepas tu kenapa dia panggil rumah Allah? Dia panggil rumah Allah sebab nak kata rumah tersebut adalah tempat yang mulia sebab disandarkan kepada Allah. Dia panggil idhafat litashrif. Menyandarkan sesuatu kepada Allah bukan bermakna Allah di situ, tapi makna itu benda yang mulia. Contoh Arsyur Rahman, arash yang bernama Rahman, iaitu arash Tuhan yang bernama Rahman. Mana menunjukkan arash itu mulia. Baitullah, rumah Allah, Masjidil Haram, maknanya di tempat tersebut, di Masjidil Haram adalah tempat yang mulia. Sehingga kan Syekh Ibnu Alan rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin, dia menyatakan siapa yang berbuat maksiat di tempat yang mulia seperti Masjid Mekah dan Madinah tu, maka dia mendapat gandaan dosa. Sebaliknya siapa yang buat kebaikan di Masjidil Haram ataupun di Madinah tu, maka dia mendapat pahala berkali-kali ganda. Bukan tunggu Ramadan saja. Hari Ramadan nak mari pula esok lusa, juga Syekh Ibnu Alan rahimahullah sebut, orang yang buat dosa di bulan Ramadan akan digandakan dosanya seperti mana digandakan pahala kalau orang buat baik. Hal tu tidak ada pada selain daripada bulan mulia, selain daripada tempat yang mulia. Kalau tempat yang biasa-biasa saja, maka kalau dia buat dosa dapat 1 dosa. Kalau dia buat pahala, dia buat benda baik, dapat 10 pahala. Tidak ganda lah, gandanya 10 lah. Tapi atas semua kehendak Tuhan belaka, boleh lebih daripada 10. Cuma sabit dalam hadis 10 lah, ganda 10. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tu hampir dengan kita, iaitu hampir dari sudut kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima sembahyang kita. Ni terima sembahyang. Orang yang menjalankan sembahyang dalam keadaan sah rukunnya, segala syarat sah sembahyang dipenuhi, belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala sembahyang dia. Kerana sembahyang dia, kalau hati dia ada masalah, dia sembahyang dalam keadaan tidak kerana Allah, sembahyang dalam keadaan untuk menunjuk pada orang lain, sembahyang dalam keadaan dia berasa dia hebat, orang lain tak sembahyang macam dia, itu semua punah belaka pahala. Itu semua tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang saja sah, tapi pahala tak ada. Dia sah ni ibaratnya kalau kita ni ada list, ada senarai nama ataupun senarai pekerjaan yang kita buat, kita tik je lah, kita tik je, kata dah buat dah, tapi belum tentu sempurna. Dah buat dah, tapi belum tentu diterima oleh orang atasan, tapi buat dah. Dan juga tahu kita daripada itu, tak adalah pekerjaan agama terlebih besar daripada ini sembahyang yang dinamakan dengan tiang agama. Faham juga daripada ni kata bahawasanya benda yang paling besar dalam agama ialah sembahyang. Sehingga kan ulama sebut as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Kenapa tiang agama? Kerana kalau sembahyang tak cukup, maka amalan-amalan lain tertolak. Kalau puasa Ramadan cukup, zakat fitrah bayar sokmo, zakat harta pun bayar tiap-tiap tahun, tapi sembahyang tak cukup, maka amalan tersebut tertolak. Kerana awal-awal yang dihisap di hari akhirat ialah sembahyang. Sebab itu ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat dilaksanakan untuk menampung kekurangan yang ada pada sembahyang fardu. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, 1 rakaat fardu bersamaan 70 rakaat sunat. Jadi 70 rakaat sunat, lebih kurang 4 kali tarawih. 20 rakaat lah, 4 kali tarawih 4 hari.
4 hari yang 20 kali 20 rakaat tu 80 rakaat, baru sama satu rakaat fardu. Sebab itu dalam pandangan mu'tamad madhab Syafi'inya, orang yang ada qada sembahyang, yang dia tidak qada lagi sembahyang, wajib segera ataupun wajib qada sembahyang dan tidak sah melakukan sembahyang sunat ketika itu. Itu pendapat mu'tamad madhab Syafi'i. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, habis selesai. Kemudian masuk pula satu topik seterusnya. Sembahyang mensenangkan diri seorang. Sembahyang ni dapat menyenangkan diri sendiri. Itu sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang menyejuk antara perkara yang menyejukkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang. Penyejuk hati. Kalau sembahyang makin resah, tu orang munafik. Orang munafik dia sembahyang lagi resah. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut, orang yang Islam, orang beriman sembahyang sunat dalam keadaan rajin. Kalau nak membezakan kita sembahyang dengan orang munafik sembahyang. Orang munafik disifatkan dalam Quran, mereka sembahyang bangun dalam keadaan malas, terpaksa mengerjakan sembahyang. Ni munafik yang i'tiqad lah, yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terpaksa sembahyang. Kalau tak sembahyang, orang kena kata ke dia. Dia kena kata ke orang, dia tak sembahyang, dia pun sembahyang dalam keadaan kusala, malas. Tu ciri-ciri orang munafik. Dan antara ciri-ciri orang munafik lain pula dalam bab sembahyang ialah sembahyang lewat waktu, wal a'yadzu billah, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur lain, ada kerja ke apa ke, kena siap, terpaksa lewat, tu lain ceritalah. Ni sengaja melewatkan sembahyang sehingga keluar waktu ataupun hampir-hampir nak habis waktu. Tu. Ataupun ciri-ciri orang munafik dari sudut amalan pula ialah dia tu sembahyang dalam keadaan cepat sehingga tidak ada tumakninah. Tumakninah terlalu cepat kan. Jadi sembahyang tarawih tak payah cepat-cepatlah jok, sederhana sudah. Lambat sangat masalah juga. Lambat sangat lenguh pula. Cepat sangat pun lenguh juga. Jadi sederhana sudah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur, yakni cahaya yang mencerahkan hati orang sembahyang. Disabit juga ni dalam bab batin hati. Jadi sembahyang dengan seseorang melaksanakan sembahyang, sembahyang tu menjadi nur, cahaya yang mencerahkan hati orang yang sembahyang. Jadi kalau cerah hati sembahyang, cerah hati orang yang sembahyang, cahaya tu daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ciptakan cahaya batin ke dalam hati dia. Lagi banyak dia sembahyang, lagi cerahlah hati dia, lagi cerahlah hati dia. Kalaulah hati dia itu tidak ada masalah ketika sembahyang, bukannya riak dan sebagainya, itu tak ada masalah, maka dia dapatlah cahaya nur daripada Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut sembahyang. Begitu jugalah dengan amalan-amalan lain selain sembahyang, bukan sembahyang saja. Sembahyang saja salah satu daripada nur yang diberikan Allah Ta'ala. Lagi banyak orang buat taat, lagi itulah nur akan dapat. Lagi itulah nur akan dapat. Nur itulah dia panggil kesempurnaan iman kita. Iman dah ada dah, tapak dah ada, nur tak ada. Nur nak ada, kena ada amal. Antara amal, sembahyang. Maka sebab tu bila meniti sirat, nanti masing-masing ada cahaya masing-masing. Lagi banyak amalan dia, lagi banyaklah cahaya dia. Lagi sikit amalan dia, lagi sikitlah cahaya dia. Hanya semata-mata beriman, yang lain fasik belaka, lagi kecillah cahaya dia, lagi sulitlah dia nak melintasi sirat. Dan sabda Nabi, dan sabda pula, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, sentiasalah Allah berhadap atas hamba dengan wajahnya nya Allah, yakni dengan beri berbagai-bagai nikmat. Tu takwil. Tu salah satu takwil. Bukan wajah tu dia kata muka dah. Allah menghadap hamba tu dengan muka Allah. Bukan itu. Lepas tu dia kata yakni dengan beri berbagai-bagai nikmat. Selama mana orang tersebut menjaga sembahyang, selama itulah dia mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat sama ada dunia ataupun akhirat. Akhirat akan datanglah. Dan orang yang sembahyang, orang yang hatinya itu suci ataupun hatinya itu penuh dengan nur sembahyang,
maka selepas dia habis sembahyang, dia akan berasa nak sembahyang lagi. Tu ciri orang yang melazimi sembahyang. Dan dia berasa tak sabar-sabar tunggu sembahyang yang seterusnya. Itu orang yang sentiasa melazimi sembahyang, orang yang sangat asyik dan cinta dalam sembahyang. Ada kisah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha, seorang wali Allah taala lah terkenal. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu pernah melamar dia pun tolak. Imam Hasan Al-Basri, orang yang paling alim tabi'in ketiga tu, tolak. Sebab apa? Sebab dia adalah sebab panjang tu. Dia ni Rabi'atul Adawiyah tu, bukan nak cerita tu selingannya. Rabi'atul Adawiyah tu, dia tu orang yang hati dia sentiasa ikat dengan Allah Taala. Sentiasa ingat Allah Taala. Jadi bila dia tu masuk saja waktu sembahyang, dia akan berasa bersyukur. Alhamdulillah. Dia rasa bersyukur sebab apa? Sebab tak sabar-sabar nak munajat dengan Allah Taala. Ketika sembahyang. Sehingga kan ketika berpuasa, ketika mana masuk waktu maghrib, dia seronok. Tapi bukan seronok nak makan. Kita seronok nak makan. Ada azan tu. Muju betul azan tu. Kalau azan awal habis kita ni batal dah. Terlajak sangat suka untuk makan. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni dia bila masuk maghrib ketika berpuasa, dia seronok. Alhamdulillah juga. Tapi Alhamdulillah bukan sebab boleh buka puasa, tapi dengan sebab sehari dia nak munajat dengan Allah Ta'ala. Maka dia ambil setengah daripada kurma saja makan, lepas tu sembahyang. Punya tak sabar nak sembahyang. Nak kata tu ya, tak sabar nak sembahyang, Rabi'atul Adawiyah. Cumanya kita ni kalau makan kurma tu sunat 3 lah. Kalau satu tu dapat dah. Cuma yang paling sempurna, paling kurang 3. Lepas tu sembahyang lah. Tu. Tapi macam mustahil je. Nak makan kurma tu sembahyang tu. Tu setengah masjid ada buat gitu. Setengah masjid dia makan kurma dulu, lepas tu sembahyang, lepas tu mari makan balik, makan nasi. Ada setengah buat macam tu. Kemudian tu kisah kata tak sabar nak sembahyang. Nak kata tu ya, tak sabar, menanti-nanti nak sembahyang. Contohnya sekarang ni, tak sabar nak sampai isyak. Kemah tu. Tapi rasa biasa isyak tu tak pergi mari juga. Tak ada apa tu. Kemudian selama Allah Ta'ala beri nikmat tu, selama berkekalan dalam sembahyangnya, sembahyang seorang, yakni selama tidak meringan-ringan akan sembahyang. Meringan-ringan sembahyang. Meringan-ringan ni umum ni. Meringan-ringan boleh macam-macam ni. Meringan-ringan sembahyang boleh dengan makna kita sembahyang dalam keadaan sunat-sunat sembahyang tu kita tidak buat, ataupun kita cuai untuk buat. Tu ringan juga sembahyang, meringan-ringankan sembahyang. Tapi biasa meringan-ringankan sembahyang ni merujuk kepada orang yang sembahyang di luar waktu lah, yang dosa. Sembahyang di luar waktu, ataupun sembahyang dalam waktu tapi di akhir-akhir waktu, sokmo-sokmo begitu. Tu orang yang meringan-ringankan sembahyang. Itu kalau tak ada uzur. Kalau ada uzur lain cerita. Kalau ada uzur tu lain cerita lah, sembahyang lambat. Ni yang kalau tak ada apa-apa dia sembahyang lambat juga. Itu masalah. Jadi dia kata Allah Ta'ala akan beri nikmat selama mana tidak meringan-ringan akan sembahyang orang tu. Jadi selama mana kita menjaga sembahyang di awal waktunya, sembahyang berjemaah pula kalau tidak ada uzur, maka kita akan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat tu luar. Sama ada rezeki ke, ilmu ke, harta ke, kesihatan ke, panjang umur ke, macam-macam. Itu sembahyang. Dan tahu kita daripada ini bahawasanya sembahyang sangat besar faedahnya, faedah sembahyang bagi diri kita. Faedah sembahyang cukup besar. Sehingga kan Nabi SAW kata itu penyejuk mata hati dia ketika sembahyang. Penyejuk mata hati. Bukannya kohos serabut. Sebab tu Nabi SAW ni ala-ala Ramadan ni, Nabi SAW ada hadis Nabi SAW daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW tidak pernah sembahyang lebih daripada 11 rakaat tiap-tiap malam. 11 rakaat tiap-tiap malam yang disebutkan tu 11 rakaat sama ada dalam Ramadan atau luar Ramadan. Jadi sebahagian orang mengambil hadis tersebut mengatakan tarawih 8 rakaat. Bukan. Itu bukan hujah tarawih 8 rakaat. Kalau nak sabit dalam hadis tak ada rakaat pun yang sabit.
Langsung tidak ada rakaat yang betul-betul hadis sahih sekalipun tak ada. Yang 11 rakaat yang disebutkan tu sembahyang malam, sembahyang qiyamul lail biasa tu. Nabi SAW akan sembahyang 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Jadi 11. Yang jadi 20 ni ialah berlaku pada empat zaman khalifah khulafa ar-rasyidin, 20 rakaat. Dan sabit pula ada sebahagian hadis yang dhaif kata 20. Dan sabit pula amalan-amalan para sahabat 20 rakaat. Dan sabit pula pada mazhab 4 20 rakaat. Itu jadi 20 tu. Kalau nak tunggu hadis memang tak ada hadis. 8 pun tak ada. Tu. 8 pun tak ada, 2 pun tak ada, 20 pun tak ada. Tak ada hadis secara sharih, secara jelas kata 20 rakaat, 8 rakaat tak ada. Cuma jadi ijtihad selepas pada tu, ulama-ulama ijtihad berdasarkan kesepakatan yang sahabat Nabi SAW buat belaka 20, jadi 20 tu paling banyak, itu yang paling banyak. Buat bawah 20 pun tak ada masalah juga. Nak buat 8 pun itu sebahagian daripada pendapat ulama, ada yang kata 8. Cuma kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i, kalau buat bawah 20 khilaf ulama dapat fadilat tarawih ataupun tidak. Sebahagian kata dapat, sebahagian kata tidak. Yang kata tidak tu mendapat sembahyang sunat mutlak. Yang kata dapat tu dapat 8 pun dapat juga fadilat tarawih. Jadi khilaf. Kalau 20 tu hak tu tak ada khilaf lah, tu dapat. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, lagi mensenang ia seorang tu dan lagi mensenang ia sembahyang. Mensenang ni menyenangkanlah. Menyenangkan sembahyang itu akan hati orang kepapaan, orang susah. Tu disebut. Dan yang susah daripada ahli tasawuf, yang telah membaiki hatinya, hati ahli tasawuf. Sebab apa dia kait dengan ahli tasawuf ni? Sebab biasanya ahli tasawuf ni dia sibuk dengan ibadat pada Allah, taklah sibuk cari harta. Maka dikaitkan ahli tasawuf di sini ni dengan hati orang yang kepapaan. Kepapaan ni dia fakir. Dia ada amalan nak elok daripada papa ni, antaranya baca surah Al-Waqi'ah. Cumanya kalau kita kosak semata-mata tak mau bagi papa, tak mau bagi fakir ataupun tak ada harta, papa kedana dengan sebab baca surah Al-Waqi'ah tu, hak tu ikhlas tahap yang paling bawah lah. Ikhlas juga, tapi tahap paling bawah. Sebab kita baca surah Al-Waqi'ah tu kerana ada tujuan dunia, iaitu tak mau bagi miskin. Itu tahap ikhlas paling bawah lah. Tapi kalau nak kosak, nak ikut sunnah Nabi SAW yang baca surah Al-Waqi'ah tu, tu dapat pahala nombor 2 lah pula, tahap yang seterusnya, tahap yang pertengahan. Itu kerana mengikut Nabi SAW. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata jadi hati orang susah, jadi dapat mensenangkan orang yang sembahyang. Dia dapat sembahyang tersebut dapat menyenangkan hati orang yang susah, orang yang ada masalah, orang yang apa, orang yang tak ada harta, orang yang susah lah, susah hati, ada masalah, dia sembahyang. Tu penyelesaiannya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 6,000 sampai 7,000 hadis dalam Sahih Bukhari itu, setiap kali hadis yang dia letak, sebelum letak dan sebelum tulis, dia sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat. Sebab takut ni amanah besar ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanah yang cukup besar. Setiap daripada hadis itu takkan dia letak melainkan sembahyang 2 rakaat dulu. Jadi kalau 7,000 hadis kali 2 rakaat, 14,000 rakaat dah dia buat. Tu satu hadis 2 rakaat. Ni. Kemudian lepas tu habis. Dan apabila mereka itu ahli sufi, ahli tasawuf, masuk sembahyang, niscaya hilang di hatinya, di hati ahli tasawuf tadi, sekalian perkara yang digemar dan yang dikasihi daripada dunia. Hilang habis. Ni tahap paling tinggilah sembahyang ni. Habis ya takbir, Allahu Akbar, habis hilang dunia, masuk ke alam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, doa dan bacaan surah. Sebab tu Syekh Al-Mahalli rahimahullah sebut dalam kitab Kanzur Raghibin ala Minhajul Talibin, 3 benda saja cakap dengan sengaja, walau di mana-mana saja posisi sembahyang tidak batal, iaitu doa, zikir dan Al-Quran, walaupun bukan pada tempatnya tidak batal. Baru ni ada isu, ada viral satu video lah. Lama dah tu, tapi viral balik. Iaitu doa Rabbighfirli. Selepas daripada amin,
Selepas daripada waladhdallin, sebelum amin. Rabbighfirli. Lepas tu ada orang katalah, orang yang cakap tu kata, dia kata macam mana? Dia kata pertamanya tak sabitlah hadis. Pertama tak sabitlah hadis. Kemudian dia kata, dulu saya belajar sunat tapi tak tahulah ambil pada mana. Pula dah. Lepas tu yang ketiganya dia kata apa? Dia kata, senang cerita tuan-tuan, tak ada amal, takut batal sembahyang. Tiga. Jadi pertamanya sunat ke tak? Khilaf ulama. Dalam kitab Bushrul Karim ada dia mengatakan, pendapat dia mengatakan tak sunat dan tak sunat dan tak makruh. Dalam kitab Hasyiah Al-Basri ala Tuhfah kata sunat. Rabbighfirli. Bahkan Syekh Ali Syubrah Malisi tambah pula Rabbighfirli wali walidayya. Sebelum amin tu. Nak kata boleh lah. Lepas tu ceklah hadis pula. Hadis pun ada juga hadis yang bertaraf hasan. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala riwayat beberapa hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut selepas daripada waladhdallin disebut Rabbighfirli kemudian amin. Dan ada juga athar ataupun amalan-amalan ulama salaf dahulu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar, oleh Imam Nuruddin Al-Haythami rahimahullahu ta'ala, beberapa athar yang mana para ulama salaf tu dia doa juga, tapi bukan doa yang Rabbighfirli, bukan. Bahkan doa lain. Yang pendek jugalah, tapi bukan Rabbighfirli. Di situ nak kata apa? Doa situ tak salah. Sunat ke tak? Khilaf ulama. Adalah hadis tak? Adalah hadis. Bahkan sabit dalam ulama salah. Batal ke tak? Batal ke tak? Tu nak kata, batal ke tak? Kita kata setiap doa, setiap bacaan Quran, setiap zikir di mana-mana sahaja dia berada tidak batal. Tidak batal. Walaupun bukan tempat dia. Kita doa kat rokok, tak ada masalah. Doa panjang-panjang sebab rokok tu rukun panjang, dia boleh ya. Sampai esok rokok boleh. Dia baca doa punya panjang sampai esok dia rokok tak habis lagi. Boleh. Dia rukun panjang. Tak ada masalah. Walaupun dia bukan warid daripada Nabi SAW. Nabi SAW tak pernah baca pun dalam rokok tu doa. Walaupun tak pernah baca, ni masalah bukan tak pernah baca, masalah batal ke tak. Tak batal. Sebab dia doa. Ataupun waktu rokok tu dia baca surah Baqarah. Tu. Dia buat pasal dia. Tak sunat baca di situ. Tak sunat baca di rokok, cuma kalau baca tak batal. Gitu ya. Begitu juga dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dia sebut apa? Kalau seseorang terlepas doa iftitah. Dia lepas takbir Allahu Akbar, dia pun pergi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah terlupa iftitah. Dia pun patah balik. Tak sunat patah balik. Tapi kalau dia baca itu tak batal sembahyang. Sebab dia itu doa dan dia itu ada zikir. Allahu Akbar kabira tu ada doa dan ada zikir lah. Jadi bila zikir tidak membatalkan sembahyang secara mutlak. Walaupun di mana jua berada, dia berzikir, dia berdoa, tidak batal sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hilang habis dunia kalau orang tasawuf. Dia kata orang tasawuf ni sebab ghalibnya orang tasawuf ni suci hati. Tak, kalau kitanya bila takbir tak ingat dunia, baguslah. Tu yang nak tu. Ni takbir baru teringat. Tadi aku letak kunci kat situ, tadi cari. Sudah. Tu. Tak situlah dia cocok. Tu. Bahkan hati orang tasawuf tadi menghadap kepada Allah jua. Hadap semata-mata, dia panggil bahasa istilahnya tawajjuh. Tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawajjuh menghadap. Diri dia, hati dia, batin dia, zahir dia hadap Allah taala. Zahir hadap kiblat sebab Allah suruh sebab Allah Ta'ala suruh hadap kiblat. Batin dia, hati dia pula menghadap Allah Ta'ala dari suruh ingat Allah Ta'ala, tak ingat benda lain. Tak ingat benda lain selain Allah Ta'ala. Itu tahap yang paling tinggilah dalam sembahyang. Kalau kita paling kurang daripada 4 rakaat, 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat tidak, okey dah. Paling tidak 1 rakaat pun boleh dah. Ataupun mana-mana satu masa daripada 4 rakaat tu kita khusyuk, jadi dah. Tu. Kemudian, dan kerana inilah Tuhan paksa kita supaya kita suruh ahli kita sembahyang. Dan kerana inilah, kerana apa? Kerana bahawasanya sembahyang ni adalah benda yang amat penting lah, kita kata. Tuhan paksa. Okey, Tuhan paksa. Paksa ni ada dua lah dalam usul fiqh. Paksa buat, paksa
paksa larang. Paksa buat wajib. Paksa larang jangan buat itu haram. Tu paksa tu. Paksa tu pula ada pecah dua pula. Kalau dalil itu dalil yang qat'i, dalil yang jelas, maka wajib. Suruh paksa tu paksa wajib. Kalau dalil paksa larang tu jelas, qat'i, subut jelas, maka haram. Kalau tak jelas, paksa yang sunat saja. Begitu juga kalau larangan tu ada zanni, ada benda yang tak jelas, tapi larangan ada, maka paksaan tersebut paksaan yang tahap makruh. Paksa tinggal yang makruh. Tahap dia adalah makruh. Contoh, la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Jangan kamu. Tu paksa larang. Ada tak ayat Quran lain ataupun hadis lain yang kata zina tu boleh? Tak ada. Maka tidak ada khilaf ulama, zina tu adalah tidak haram, tak ada. Semuanya kata haram belaka. Tidak ada yang mengatakan ada dalil lain ataupun sebab lain yang menyebabkan zina tu jadi makruh, tak ada. Jadi paksa tu paksa larang yang betul-betul jazam ataupun yakin sebab ada dalil yang qat'i, dalil yang jelas, tanpa ada dalil lain. Kalau makruh, senanglah. Makruh kalau dia ada dalil lain yang mengatakan bahawasanya, contoh, Nabi SAW kata jangan kecil diri. Jangan kecil diri. Nampak macam haram ni. Tiba-tiba adalah hadis Imam Nasa'i dalam Sunan Nasa'i, Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi dalam awal sekali tu bab tu, Nabi SAW kecil diri pula. Lagu mana? Jadi mana ada dua, seolah-olah macam ada dua percanggahan tu. Nabi suruh jangan berdiri kecil, tiba-tiba Nabi sendiri buat kecil. Lagu mana ni? Itu nak menunjukkan kecil diri tak haram tapi makruh. Tu paksa larang juga. Paksa larang yang tahap dia makruh sebab ada dalil lain yang seolah-olah benda tu taklah haram, bahkan nak sampai harum pun tidak sebab Nabi larang, nak sampai tahap haram pun tidak sebab Nabi buat. Tu makruh. Kalau wajib sama juga, wajib aqimus solah. Aqimus solah tu solah apa? As-solah tu kalau mengaji bahasa Arab, tak sebut pun 5 waktu. Kenapa 5 waktu? Dia panggil alif lam pada as-solah tu, alif lam lil ahdi dhihni kalau mengaji kaedah. Ini semayang tu memang dia kata mendirikanlah oleh kamu akan semayang. Semayang apa? Tak sebut pun. Semayang 5 waktu sebab maklum. Ada tak dalil lain yang mengatakan 5 waktu ni tak wajib ataupun Nabi tak pernah buat ke? Ada tak? Tak ada. Maka paksa buat, wajib semayang. Kalau sunat, macam biasalah. Sunat ni kalau semayang sunat contohnya, Nabi SAW semayang tarawih. Semayang tarawih hari pertama, semayang tarawih hari kedua, hari ketiga di masjid. Makin hari makin ramai sahabat. Lepas tu Nabi SAW pun risau, saya jadi wajib susah pula. Dia pun sembahyang rumah. Nah, sahabat hari yang keempat, hari kelima duduk tunggu. Mana ni? Nabi tak keluar-keluar ni. Kami nak sembahyang ni. Lepas tu buat dehem lah, berdatuk lah. Buat batuk, buat dehem. Nak seolah-olah nak tegur lah, kata, bila nak keluar ni? Nabi SAW bagi tahu kata, kalau lah aku keluar tiap hari sembahyang malam, main tarawih tiap hari di masjid ni, takut menyusahkan umat. Maka sebab tu sembahyang tarawih sunat muakkad. Paksa buat, tapi paksa buat yang sampai tidak tahap wajib, tapi sunat muakkad. Siapa yang tinggal, maka hukum dia makruh. Karena sunat tersebut sunat yang dikuatkan. Tu contohlah. Jadi sekarang ni dia kata apa? Dan kerana inilah Tuhan paksa kita. Paksa kita sini paksa wajib. Paksa mana? Supaya kita suruh ahli kita. Ahli ni keluarga. Ahli ni lah bahasa Arab dia panggil. Ahli ni bahasa Arab. Ahli keluarga. Ahli itu keluarga dah. Kalau bahasa Melayu kita, ahli keluarga saya. Ahli itu keluarga lah. Hasad dengki. Hasad tu memang dengki. Melayu kita ni dia ambil Arab dulu, ambil Melayu. Ambil Arab dulu, lepas tu Melayu. Ahli keluarga. Ahli itu keluarga lah. Kalau kita kata ahli saya, macam pelik. Ahli saya, ahli apa? Kalau ahli bahasa Arab, ahli tu keluarga saya. Habis tu. Tak ada dah ahli kelak ke apa, tak ada. Tapi kita, masalah kita, kalau Melayu kita, ahli tu muskil lagi. Ahli apa? Ahli kelak ke? Ahli keluarga ke? Ahli masjid ke? Jadi gitu pula. Tu. Jadi kita kena terang, ahli keluarga. Sini ahli kita, ahli mana? Ahli keluarga. Bukan ahli kelak Nusantara ke, bukan. Dia wajib suruh ahli kita. Siapa? Isteri, anak-anak. Kalau isteri, kalau anak-anak di atas mak bapak tu fardu kifayah. Salah seorang mesti kena buat. Bukan dua-dua orang.
Contoh suruh anak sembahyang. Siapa kena buat ni? Fardu kifayah antara mak atau pak. Sama ada pak suruh atau mak suruh. Kalau seorang saja ada, wajib fardu ain. Seorang tu kena buat. Mak dia mati dah, tinggal pak dia. Pak dia wajib suruh. Mak dia pak dia meninggal dah, tinggal mak dia. Mak tu wajib suruh. Tu jadi fardu ain atas dia lah. Sebab dah tak ada dua orang, dia hanya seorang saja. Kalau isteri pula, tanggungjawab suami juga untuk suruh isteri tu sembahyang. Kalau tak sembahyang, kita boleh larang, kita boleh tegur, kita boleh marah, kita boleh tegur tak jadi juga. Tu lepas dosa kita. Dia bukan ada dia satu lagi masalah orang sebut selalu, tanggung dosa isteri. Tanggung dosa isteri. Tidak ada istilah tanggung dosa. Allah Ta'ala sebut wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan menanggung oleh orang yang berdosa akan dosa orang lain. Tidak akan menanggung seseorang akan dosa orang lain. Disebut dalam Quran 2 kali, lebih daripada sekali. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mentafsirkan, memang maksudnya ialah tidak ada orang lain boleh tanggung dosa orang lain. Hatta isteri ke atas suami sekalipun ataupun keluarga. Cuma masalahnya kalau maksudnya begini, bukan maksud tanggung dosa, maksudnya gini, kalau dia tak tutup aurat ke, tak sembahyang ke, suami diam, dia dosa. Dia dosa sebab tak tegur, bukan tanggung dosa. Isteri itu tetap berdosa, cuma saat lagi di akhirat dia boleh dakwa pada Allah Ta'ala, suami aku senyap dulu. Dia redha, dia tak pernah tegur pun, dia kena. Suami kena sebab apa? Sebab dia tak pernah tegur. Dan suami berdosa sebab tak tegur isteri. Bukannya isteri tu tak sembahyang, suami pun dapat dosa tak sembahyang. Bukan itu. Itu kesilap fahaman. Jadi kita suami dapat dosa tu sebab dia tak tegur isteri. Dia tak tegur isteri tu tak aurat, dia tak tegur isteri tak puasa, dia tak tegur isteri tak sembahyang. Sebab itu tanggungjawab suami. Sama jugalah ke atas anak-anak tu. Tanggung dosa ni tidak ada, melainkan Allah Ta'ala suruh buat benda tersebut, dia tak buat, maka dia berdosa. Allah suruh suami mengajar anak-anak dan isteri bab fardu ain, dia tak mengajar, ataupun dia tak hantar pergi ngaji, maka dia berdosa. Bukan dia tanggung dosa, dia berdosa sebab tak buat tanggungjawab dia. Jadi dia kata, Tuhan paksa kita supaya kita suruh ahli kita sembahyang dengan firman, yakni firman Allah Ta'ala. Maksud firman Allah, suruhlah ahli engkau dengan sembahyang dan sabarlah atas malas sembahyang. Sebab sabar ada 3 peringkat. Sabar atas taat, sabar daripada maksiat, sabar atas bala. Sabar atas taat itulah sabar yang paling ringan, paling mudah lah kita kata. Kita sembahyang, sabar. Mana? Kita mari masjid, habis ke waktu pergi masjid, mayang pula beberapa minit, tunggu qomat pula, baru habis, baru boleh balik. Berapa minit dah makan tu, sabar dia. Masuk pula bulan Ramadan, pernah puasa pula daripada lepas subuh, daripada subuh sampai maghrib tu, dalam keadaan dia buat dalam keadaan dia buat tu sabar. Tu sabar atas taat. Yang kedua, sabar daripada maksiat, iaitu dia tak buat maksiat, nak buat maksiat dia tak mau. Sebab apa? Sabar. Tu sabar daripada maksiat lebih tinggi daripada sabar ke atas taat. Sebab sabar daripada berbuat maksiat lebih payah daripada sabar ke atas taat. Yang paling tinggi sekali sabar atas bala atau musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Rasul-Rasul ada istilah ulul azmi, orang yang mempunyai keazaman yang tinggi dalam menghadapi musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang paling afdal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Suruhlah ahli engkau dengan sembahyang. Habis. Suruh sembahyang ni sembahyang apa? Sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat saja suruh. Benda yang haram wajib tegur. Benda makruh sunat tegur. Benda wajib suruh. Benda sunat suruh. Tu disebut dalam Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail. Jadi kalau kita nak mencegah maksiat apa? Makruh. Makruh tu sunat je lah kan. Sunat larang. Kalau haram baru wajib larang. Kalau baru wajib larang. Kemudian tidaklah kami Tuhan minta akan dikau rezeki, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Tidaklah kami siapa? Tuhanlah Allah.
Kami tidak minta akan dikau rezeki. Allah Ta'ala tak minta pada kita rezeki pun. Bahkan kamilah, iaitu Allah, yang memberi rezeki kepada engkau. Memberi rezeki min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak disangka-sangka oleh orang tu. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada orang tersebut rezeki yang tidak disangka-sangka. Antara orang yang bertakwa ialah orang yang sembahyang. Patut orang letak ayat 1000 dinar. Tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tu. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan berikan dia jalan keluar, jalan kemudahan, rezeki, nikmat. Bukan suruh gantung saja, suruh beramal sekali lah. Kalau gantung saja tapi tidak ittaqullah, habis kita. Itu khatib tiap-tiap minggu, ittaqullah. Hak tu jadi wajib pula, rukun khutbah. Tapi kita tak ambil iktibar. Jeng lagu tu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi insyaAllah kita bercutilah Ramadan tu. Saya ada semula lepas 15 Syawal, insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.